Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan sebuah kajian di bawah tajuk Nilai Etika Pelbagai Peradaban, yakni Peradaban Melayu, Cina dan juga India yang merupakan elemen penyatuan kesepaduan nasional. Baiklah, kita pergi kepada pengenalan kajian. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyatnya yang berbilang kaum, agama dan juga bangsa. Antara kaum utama yang tidak asing lagi bagi kita sebagai salah seorang warga negara Malaysia iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan juga kaum India yang kini menjadi populasi terbesar sebagai rakyat di negara Malaysia. Keunikan ini telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang kaya dengan pelbagai adat resam, fahaman dan juga agama kerana mempunyai nilai etika dan peradaban dari pelbagai kaum. Walau bagaimanapun, kepelbagaian yang ada di negara Malaysia ini bukanlah suatu penghalang untuk membawa kepada penyatuan kesepaduan nasional. Seterusnya, dalam mencapai penyatuan kesepaduan nasional di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan juga bangsa, perlulah difahami bahawa matlamat akan dapat dicapai melalui pengamalan nilai-nilai etika dan peradaban dari pelbagai kaum yang terdapat di negara ini. Seterusnya, kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian kumpulan kami terbahagi kepada 3. Yang pertama, menyenaraikan kepentingan nilai etika peradaban Melayu, Cina dan India yang merupakan elemen penyatuan kesepaduan nasional. Yang kedua, mengenal pasti persamaan nilai etika peradaban Melayu, Cina dan India yang merupakan elemen penyatuan kesepaduan nasional. Yang ketiga, mengenal pasti sumbangan dan kesan nilai etika pelbagai peradaban yang merupakan elemen penyatuan kesepaduan nasional. Seterusnya, skop kajian. Kajian ini memfokuskan kepada nilai etika peradaban yang melibatkan peradaban Melayu, Cina dan juga India yang menjadi elemen utama dalam membentuk kesepaduan nasional. Selain itu, kajian ini juga memfokuskan kepada kepentingan nilai etika pelbagai peradaban, persamaan yang ada pada peradaban serta sumbangan dan kesan nilai etika dalam ketiga-tiga peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Hasnul Ash'ari. Nombor metrik 1200143. Saya akan membentangkan berkaitan dengan kajian literatur dan metodologi kajian yang telah digunakan di dalam kajian ini. Terdapat 2 kajian lepas yang telah digunakan oleh kumpulan kami sebagai rujukan sebelum memulakan kajian kami. Yang pertama ialah kajian strategi membangun peradaban Malaysia, perspektif nilai spiritual pelbagai tamadun yang telah dilakukan oleh N. Kantasami pada tahun 2008 yang berkaitan dengan peradaban Malaysia dan strategi untuk membangunkan peradaban di Malaysia. Dan yang kedua ialah kajian penghayatan nilai-nilai murni dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia yang telah dilakukan oleh Fatimi binti Hanafi dan Muhammad Zaman Ismail yang berkaitan dengan nilai-nilai murni yang terdapat dalam setiap agama dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Kajian, kumpulan kami telah menggunakan kaedah dokumentasi bagi mencari maklumat berkaitan dengan tajuk yang dikaji. Dalam kaedah ini, kami telah menggunakan buku, majalah, artikel dan jurnal bagi mencari maklumat berkaitan dengan tajuk kumpulan kami. Selain itu, kumpulan kami juga telah merujuk di perpustakaan dan internet bagi memudahkan kerja-kerja kami dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Objektif yang pertama ialah kepentingan nilai etika peradaban Melayu, Cina dan India yang merupakan elemen penyatuan kesepaduan nasional. Di bawah objektif ini, terdapat nilai etika yang positif setiap peradaban Melayu, Cina dan India. Nilai positif bagi peradaban Melayu ialah berbuat baik kepada semua orang tanpa mengira bangsa dan agama serta berbuat baik kepada semua makhluk di dunia. Hal ini penting bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Peradaban Cina pula, masyarakat Cina diajar berbuat baik sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Perkara ini penting bagi mewujudkan dan mengukuhkan keharmonian dan kemakmuran dalam kalangan masyarakat. Mereka juga dituntut untuk berbuat baik dalam apa jua sekalipun supaya kebaikan yang mereka lakukan akan dibalas dengan kebaikan di kemudian hari. Seterusnya, kita pergi kepada peradaban kaum India. Peradaban India. Masyarakat India diajar untuk tidak membuat perkara yang apabila dilakukan akan menyakitkan diri mereka. Masyarakat India juga diajar untuk berbuat baik secara holistik kepada semua pihak
termasuk manusia dan alam sekitar. Mereka juga diterapkan dengan sifat hormat menghormati di antara kaum-kaum di Malaysia. Nilai positif ini penting bagi mewujudkan dan melahirkan keharmonian dan perpaduan supaya kesepaduan nasional dapat diwujudkan di negara Malaysia. Yang seterusnya ialah kepentingan pengaruh agama terhadap nilai etika peradaban kaum Melayu, Cina dan India. Antara kepentingannya ialah untuk mengukuhkan keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Contohnya, Melayu dan Islam menuntut individu dan masyarakat supaya sentiasa melakukan kebaikan di antara satu sama lain untuk melahirkan rasa kasih dan sayang agar keharmonian dan perpaduan kaum dapat dikekalkan. Hal ini juga penting untuk mengelakkan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah meninggalkan titik hitam kepada sejarah negara daripada berulang. Kepentingan yang seterusnya ialah untuk meningkatkan persefahaman antara masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Misalnya, ajaran Confucius masyarakat Cina mementingkan nilai-nilai murni yang membentuk masyarakat untuk hidup bantu-membantu dan kerjasama tanpa mengira bangsa dalam mewujudkan persefahaman di antara satu sama lain. Kepentingan yang seterusnya ialah melahirkan masyarakat yang bertoleransi dan saling bertolak ansur. Misalnya, masyarakat India berpegang dengan pepatah Tamil yang menyeru penganutnya supaya sentiasa bersabar supaya sifat toleransi dan tolak ansur dapat diwujudkan bagi menjamin kesejahteraan dan perpaduan kaum di Malaysia. Nilai kepemimpinan ini dapat dilihat di mana pemerintah iaitu sultan atau raja berkuasa penuh dalam memerintah sesebuah negara dan juga merupakan ketua kepada agama Islam. Manakala dalam peradaban Cina, persamaan nilai kepemimpinan ini boleh nampak apabila pemerintah harus memiliki sifat yang bermoral dan juga perlu ada sifat ihsan kepada rakyat mereka. Dan dalam peradaban India, persamaan yang boleh nampak dalam nilai kepemimpinan dia apabila pemerintah itu dianggap sebagai pembayang Tuhan yang bertanggungjawab dalam menegakkan keadilan. Terusnya adalah nilai kemanusiaan. Dalam peradaban Melayu, dalam peradaban Melayu masyarakat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Jadi masyarakat ini telah dibentuk dengan mempunyai sifat rasa tanggungjawab dan sifat saling tolong menolong antara satu sama lain di kalangan manusia. Peradaban Cina, masyarakat telah dibentuk dengan menanamkan sifat kasih sayang pada manusia yang lain. Peradaban India di mana dalam peradaban ini menitikberatkan hubungan perpaduan antara ahli keluarga dan juga masyarakat di sekeliling mereka. Ini adalah nilai menghargai alam sekitar. Di mana dalam peradaban Melayu, khususnya masyarakat Melayu yang beragama Islam, mereka mengatakan bahawa alam ini merupakan kurniaan Allah yang digunakan dan diamanahkan oleh manusia untuk dieksploitasi sebaiknya. Dalam peradaban Cina, khasnya dalam ajaran Taoism, alam telah diklasifikasikan sebagai Dao, iaitu yang punya entiti yang perlu dihargai dan dimuliakan untuk mencapai keharmonian alam semesta ini. Dalam peradaban India, khususnya agama Buddha, merupakan satu ajaran yang di mana berpegang pada prinsip samsara yang bermaksud jalani kehidupan dengan mengawal kehendak kepada alam sekitar. Sekarang kita beralih kepada kesan dan sumbangan nilai dan etika pelbagai peradaban Melayu, Cina dan India yang menjadi elemen penyatuan kesepaduan nasional. Kesan terbahagi kepada dua iaitu politik dan sosial ekonomi. Bagi politik terbahagi kepada dua iaitu sistem raja dan agama. Sistem raja adalah sebagai yang di-Pertuan Agong dibantu oleh Perdana Menteri diikuti oleh Jemaah Menteri. Bagi agama Islam adalah agama rasmi di Malaysia. Agama lain masih boleh diamalkan. Raja adalah ketua agama. Kesan dari sosial ekonomi pula terbahagi kepada tiga iaitu Melayu, India dan Cina. Kesan dari masyarakat Melayu adalah kewujudan tulisan Jawi yang berasal daripada bahasa Arab tetapi telah diubah. Kesan daripada masyarakat India adalah kesan kepada falsafah. Kesan ini telah mempengaruhi peradaban Nusantara. Contohnya, raja mempunyai kuasa tinggi dan mutlak, oleh itu rakyat tidak boleh derhaka kepada raja. Kesan daripada masyarakat Cina adalah kesan daripada pendidikan. Kemasukan masyarakat Cina telah menghasilkan masyarakat majmuk, maka dasar pembelajaran kebangsaan telah diwujudkan.
Sumbangan pertama adalah meningkatkan budaya kerja cemerlang. Etika profesionalisme telah digunakan untuk meningkatkan budaya kerja cemerlang. Etika ini digunakan oleh seluruh kaum yang berada di Malaysia. Etika ini digunakan bagi memberikan layanan baik kepada pengguna dan memastikan pengguna berpuas hati. Sumbangan kedua adalah masyarakat yang berakhlak mulia. Masyarakat Melayu mengamalkan akhlak jujur dan amanah, manakala masyarakat Cina pula sentiasa bersungguh-sungguh dalam sesuatu kerja. Masyarakat India sangat berpegang teguh kepada prinsip usaha sendiri untuk keharmonian. Jika akhlak ini diamalkan, maka kesempadanan nasional menjadi lebih teguh. Sumbangan ketiga adalah kecemerlangan pembelajaran. Masyarakat Melayu menganggap pembelajaran akan mengubah tahap hidup mereka. Masyarakat Cina menganggap pembelajaran akan lebih memajukan mereka. Masyarakat India juga turut mementingkan pembelajaran. Buktinya, sekolah vokasional Tamil telah wujud pada tahun 1816 lagi. Dengan kerjasama dalam pendidikan, maka kesatuan nasional akan lebih kukuh. Sumbangan keempat adalah dari aspek sosial. Masyarakat Melayu sangat menjaga ikhtilat ataupun pergaulan, manakala masyarakat Cina mengamalkan sikap hormat sesama manusia. Bagi masyarakat India, mereka sangat menjaga batas pergaulan, maka dengan ini masalah ganjalan sosial akan berkurang. Sumbangan kelima adalah meningkatkan pembangunan negara. Masyarakat Melayu, Cina dan India saling tolong-menolong serta hormat-menghormati. Mereka berganding bahu bagi memastikan negara terus meningkat maju. Dengan adanya sikap ini, maka kesepaduan nasional semakin teguh. Sumbangan keenam adalah mengukuhkan perpaduan kaum. Masyarakat yang pelbagai di Malaysia menghasilkan pelbagai perayaan. Setiap perayaan akan mengadakan majlis rumah terbuka. Dengan majlis rumah terbuka ini, maka silaturahim antara rakyat Malaysia semakin teguh. Cadangan dan kesimpulan. Antara cadangan yang boleh dilakukan untuk memupuk kesepaduan nasional dalam masyarakat ialah antaranya kesefahaman antara kaum perlulah dipupuk. Kesefahaman antara kaum ini perlu dipupuk untuk kesepaduan nasional. Yang kedua, ibu bapa memainkan peranan untuk memberi pendidikan awal yang penting kepada anak-anak. Ibu bapa perlulah mengajar anak-anak sedari mereka kecil tentang betapa pentingnya kesepaduan nasional dan mengedahkan anak-anak akan kaum budaya yang lain. Yang ketiga ialah peranan pihak kerajaan. Pihak kerajaan bolehlah mewujudkan program yang berfaedah seperti mana PLKN yang boleh disertai oleh pelbagai kaum. Yang keempat, memperbanyakkan aktiviti kemasyarakatan. Aktiviti kemasyarakatan tidak lain tidak bukan adalah sebagai platform yang terbaik untuk mengeratkan silaturahim antara kaum. Dan yang terakhir, penghayatan sejarah yang mendalam oleh masyarakat. Masyarakat perlu menghayati sejarah supaya keharmonian negara ini lebih dihargai. Seterusnya, kesimpulan. Setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan dalam memelihara kesepaduan nasional. Hal ini kerana tanpa peranan masyarakat, kesepaduan nasional memang tidak akan dapat dicapai. Yang kedua, masyarakat yang memudah terbuka dan dapat menerima kekurangan serta kelebihan kaum lain. Hal ini, kalau kita tidak dapat menerima kekurangan dan kelebihan kaum lain, inilah yang menjadi punca ataupun tercetusnya sikap rasis. Yang terakhir, masyarakat perlu mensyukuri keharmonian yang tercapai yang sedia ada sekarang dan mengambil tibar daripada negara yang bergejolak. Hal ini dapat meningkatkan rasa keinsafan dan kesyukuran dan secara tidak langsung meningkatkan lagi rasa sayang akan negara dan untuk menyatupadukan masyarakat.